Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para netizen dan penonton yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, malam ni kita sembang santai bersama dengan Ketua UMNO Bahagian Langkawi dan YDP PAS Langkawi yang dalam suasana masih lagi Aidilfitri ni kami sembang santai. Tajuk dia ialah tajuk yang terhangat di pasaran, iaitu isu dia ialah rakyat tak begitu selesa dengan penjelasan berkaitan dengan kenaikan harga atau bil elektrik. Jadi kebetulan Datuk Nawawi merupakan bekas engineer TMB Langkawi dan beliau merupakan antara pegawai kanan TMB yang pada saya ilmu TMB itu masih lagi tak lekang di pengetahuan dia boleh bantu buat penjelasan. Jadi Cik Bek ni duduk selalu kawan orang kampung dan selalu resahan dia. Apa sebenarnya yang menjadi masalah tentang TMB dia? Apa yang ini Cik Bek rasa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saidi yang juga Timbalan Ketua UMNO Bahagian Langkawi. Sepanjang COVID ini kita melihat ataupun mendengar keluhan daripada masyarakat dan juga netizen berkenaan dengan bil elektrik ni tu. Ya. Masa apa yang bil elektrik ni melambung naik luar biasa. Dan kalau ikut kepahaman seperti mana yang diterangkan bahawa average setiap bulan kalau 200 sepatutnya logiknya 600 sebulan. Tetapi apabila dibacaan dibuat 3 bulan sekali oleh kerana kekangan COVID ni, dianya berkali ganda di luar daripada kebiasaan dan dipahamkan bahawa TNB membuat penjelasan bahawa dia berada di blok yang lain. Jadi kita minta penjelasan daripada Datuk lah. Sebab Datuk pun ada orang lama daripada TNB dan asas daripada TNB, engineer TNB. Jadi kami ni masyarakat ni tak apa nak faham. Jadi minta Datuk bagi sikit penjelasan. Okey. Terima kasih Tuan Yang Ketua PAS daerah Langkawi yang begitu perhatian dengan masalah rakyat yang berkata bahawa bil elektrik mereka ketika COVID ni meningkat begitu banyak sekali. Sebenarnya saya dapat merasai perasaan itu. Tetapi saya nak terang pasal apa perkara ini berlaku. Yang pertama pasal Tenaga Nasional buat bacaan 3 bulan sekali. Yang lain tu semua anggaran. Makna kata bil kita ada dalam 3 bulan. Tetapi untuk makluman juga, ketika 3 bulan ni kita semua duduk di rumah. Kita duduk di rumah, anak kita duduk di rumah menyebabkan penggunaan elektrik bertambah tiap-tiap bulan. Jadi soalan yang pertama, adakah TMB buat bacaan 3 bulan ni kemudian dia kali terus dengan tarif blok selama 3 bulan tu secara lamsam? Jawapannya tidak. Tidak. Kerana mengikut pengiraan saya dan juga mengikut TMB punya website, daripada 3 bulan bacaan itu mereka bahagi dulu dengan 3 untuk mendapat purata penggunaan sebulan. Lepas mereka dah dapat purata penggunaan sebulan, baru dia kali dengan tarif ikut blok. Lepas dah dapat jawapan ikut tarif blok tu sebulan, baru dia kali dengan 3. Jadi soalan yang pertama sama ada TMB lamsam kali dengan blok ataupun pecah dulu, maka jawapannya pecah dulu. Maksudnya di sini tu, yang pertama, Datuk katakan bahawa memang sebenarnya jumlah penggunaan kilowatt tu adalah lebih tinggi daripada kebiasaan. Ya. Yang pertama. Yang kedua, kumulatif pengiraan tu biasanya dia ada rate dia. Maksudnya berapa watt yang pertama, watt kedua dan sebagainya. Maksudnya itu berdasarkan pada monthly basic ataupun dikumpul kepada 3 bulan. Sebab orang ramai merasakan kalau dikumpul 3 bulan memang maksudnya memang banyaklah. Tetapi dalam situasi ini dua benda yang kita nampak, apa pandangan tu? Okey. Soalan apa kata pengusi, adakah TMB kumpul dan kali? Ya. Jadi jawapannya tidak. Kerana TMB mengambil jumlah sebenar 3 bulan itu, dia bahagi dulu ikut bulan, dia ambil sebulan. Sebulan. Ya. Lepas tu sebulan baru kali dengan tarif blok. Lepas tu baru dah dapat jumlah kata A, baru A kali dengan 3. Jadi soalan yang kedua pasal apa bil elektrik saya naik begitu tinggi? Saya ada seorang kawan ni, malam ni mungkin ada ni, namanya Nordin Ali. Bil dia jadi 2,500. Wah,
2,500 mati orang nak bayar kan. So sebenarnya apabila saya kira balik dengan asas matematik biasa bagi bulan-bulan, dapati bil dia memang tepat begitu. Soalannya mengapa? Soalannya mengapa? Sebab saya tengok penggunaan Nordin Ali ni terlampau tinggi tiap-tiap bulan kerana dia ada 5 biji aircon 1.5 horsepower. Aduh dia besar tuan. Kali dengan anak-anak dia lama maka bil akan naik. Jadi katalah biasanya kita pakai RM100. RM100. Maknanya RM100 sama dengan 300 kWh. Kan? Tetapi semasa Covid, oleh kerana kita guna banyak, katalah kita guna double daripada 300 kWh jadi 600 kWh. Jadi 600 kWh ni bukan harga dia RM200, tapi harga dia RM300. Maksudnya kita pakai 2 kali ganda, tapi bil dia akan jadi 3 kali ganda. Ni saya buat graf saja lah. Boleh nampak graf ni? Kalau kita pakai RM100, 300 kWh. Tapi kalau kita pakai 600 kWh double, ketika Covid dia bukan jadi 200, dia jadi RM300. Makna kata 3 kali ganda. Jadi sebab tu orang heran. Saya pakai sebulan 100, patutnya 100, tapi dia tak tahu ketika Covid dia pakai 2 kali ganda penggunaan. Jadi bil dia akan jadi 100 jadi 300, 100 jadi 300, 100 jadi 300. Jadi yang 300 tu akan jadi 900. Sebab tu jadi maksudnya di sini tu dari segi pengiraan tu walaupun dia buat secara anggaran, dia punya varian perbezaan tu pada Datuk, adakah diambil kira, maksudnya kalaulah katalah perkiraan tu anggaran dia terlebih 100, apakah TNB akan buat penolakan apabila bacaan sebenar dibuat? Okey, betul. Tenaga Nasional akan bagi bil anggaran tiap-tiap bulan, 1 bulan, 2 bulan, 3 tu. Tapi kalau dia anggar kita pakai lebih, dia akan tolak di hujung. Kan kalau kita pakai kurang, maksudnya dia anggar kita kurang, kita bayar kurang, bila sampai sana dia akan naik balik. Jadi sekata baliklah. Cik Bet, kalau kita faham ke apa yang Datuk Nawi cerita ni, jadi kita nak cerita balik kat orang kampung. Kita boleh faham sikit-sikit walaupun kita tak ada basic tentang TNB ni. Tapi kita teringat apabila rakyat dalam tengah kesusahan, tak ada kerja dan sebagainya, dalam keadaan yang 3 bulan, ada yang tambah Langkawi ni yang belah ribu dibuang kerja dan sebagainya, rakyat serbu kat kita. Dia jadi serba, kita lepas ayam belah di lau tu, dia serbu belah kita. Nak penjelasan pasal apa kan. Cuma masalah dia mungkin kalau kita boleh terang sebegini seperti mana yang Datuk terang tu, rakyat boleh faham sikit-sikit. Cuma masalah dia apakah dalam masa kesusahan rakyat, kerajaan Malaysia berbelanja berbilion-bilion, ratusan bilion untuk membantu rakyat. Adakah TNB juga sebagai CSR, Corporate Social Responsibility, dalam masalah ini melihat bersama dengan kerajaan Malaysia untuk memberi sedikit Jadi apa cadangan Cik Bet? Maksudnya Cik Bet bersimpati dengan rakyat yang dalam keadaan kesusahan, dan bil yang tinggi tadi kita fahamlah memang bil tinggi sebab guna banyak. Dan rakyat kena bayar. Tapi dalam soal ini saya melihat keluhan Cik Bet ni iaitu apa cadangan agar bagaimana nak bantu rakyat nak selesai masalah bakaran bak elektrik ni. Cuma kita melihat TNB sebelum daripada ini di masa senang kan. Di masa senang rakyat membayar tanpa ada masalah. Dan sekiranya tak dibayar, dipotong dan sebagainya, pun rakyat tak bermasalah. Tetapi dalam suasana yang adalah ni, cuma rakyat minta, dan kalaupun mereka faham tentang seperti mana apa yang Datuk terang tadi, supaya kebajikan yang telah pun hasil yang banyak dibuat oleh TNB sebelum daripada ini, dalam masa suasana yang semacam ni, lebih kurang 3-4 bulan ni, TNB bersama dengan rakyat, bersama dengan kerajaan Malaysia melihat kesusahan rakyat ini supaya ada sedikit kelonggaran ataupun sedikit potongan dan sebagainya. Itu sebagai sebagai orang kata kebajikan untuk rakyat bersama dengan kerajaan Malaysia juga. Ya, Datuk. Sebelum Datuk jawab, saya tengok kita melihat dari segi
peranan Perdana Menteri ini seorang yang prihatin kepada rakyat. Rakyat memilih untuk duduk rumah menyebabkan harga listrik naik. Menyebabkan penggunaan naik, Datuk. Jadi dalam soal ni, Datuk, rakyat bukan nak duduk rumah tapi terpaksa duduk rumah. Apabila duduk rumah tu penggunaan naik. Kalau kita boleh kalau boleh PAS UMNO Langkawi kita cadangkan, Pakatan Nasional Langkawi kita cadangkan, iaitu kita mohon kerajaan pertimbangkan terutama kepada B40 iaitu kerajaan hanya bayar ataupun kita bayar kepada TMB berdasarkan penggunaan normal, penggunaan biasa. Lebihan tersebut kita mohon ihsan daripada kerajaan untuk kerajaan subsidi. Mungkin ada elemen-elemen seperti mana yang Cik kata tadi, TMB ni beruntunglah murah dan banyak yang hasil, dan TMB membantu kerajaan banyak. Tetapi dalam orang kata apa, dalam suasana sukar ni, dalam suasana bersimpati pada ketika COVID ni, masalah ataupun ada ihsan daripada TMB untuk cover kos varian perbezaan tersebut. Adakah ini ada kemungkinan tu? Ya. So, terima kasih kepada dua-dua orang yang hebat ni ya. Kita belum lagi cerita, daripada tanya lah benda yang baik. Sebenarnya saya ada 3 perkara nak cerita. Yang pertama, Cik Bek kata tadi, tak bolehkah bagi diskaun? Sebenarnya Tenaga Nasional ada bagi diskaun. Tapi dia bagi diskaun band yang rendah. 200 watt kilowatt yang pertama 50%. Tu RM43, tinggal RM23 lah. Lepas tu band yang kedua dia bagi 25%. Band yang ketiga dia bagi 15%. Tapi lepas daripada RM200 lebih tu, tu 2% saja. 2% saja. Tak banyak. Jadi dalam kes ini kemungkinan kita sebagai rakyat, kita sebagai orang bersama masyarakat boleh meminta Perdana Menteri untuk consider supaya band yang seterusnya tu dibagi bukan 2%, bagilah 15%, bagilah 30%. Bagi yang logik ke. 2% tak ada apa, 2%. Tapi pada masa sama kita kena ingat bahawa Tenaga Nasional bagi satu lagi, iaitu dia tahu kita berat nak bayar ni. Dia bagi sampai bulan 12 ni bayar sikit. Bayar kalau kita hutang RM1,000, bayar sebulan 200. Kalau kita hutang 3 bulan ni RM2,000 ataupun RM500, kita bayar sikit-sikit sampai ujung tahun ini. Jadi sebab Datuk, ada dua. Yang pertama, agaknya bil anggaran ni, bil secara anggaran ni berapa lama lagi tu? Ataupun dia ada time limit dia, mungkin macam hutang kita moratorium ni, berapa lama lagi agak-agak yang kita akan ni? Itu yang pertama. Yang kedua iaitu dulu ni TMB kalau tak bayar berapa lama dia akan potong. Apakah dalam situasi COVID ni dia ada kelonggaran agar tak potong lagi, bagi peluang dan sebagainya. Jadi dah lah kita tak boleh bayar tiba-tiba dia main potong kelam yang tu baru kelam mata semua. Okey. Yang pertama soalan, adakah dia akan terus buat anggaran? Tidak. Dia buat 3 bulan ni lah. Saya tengok bil anggaran ni menyebabkan ramai rakyat gelisah dan tak suka. Walaupun mungkin bacaan betul, kiraan betul, tapi membebankan rakyat kerana kadang-kadang rakyat ni dia tunggu 3 bulan baru nak pergi bayar, kan? Bila sampai bil baru nak pergi bayar, kan? Jadi saya dah tengok dah dulu ada sekali TMB buat tahun lepas ke bila bil anggaran juga riuh satu Malaysia. Jadi kita harap tidak ada lagi bil anggaran. Apa jadi sekalipun, bacalah tiap-tiap bulan. Berlambak pekerja-pekerja TMB tu untuk baca. Jadi kita harap Datuk Mahathir Khalid sebagai pengurusi, Datuk Syamsul Anwar sebagai menteri yang berkenaan akan membuat keputusan supaya TMB tidak lagi membuat bil anggaran macam ni yang menyusahkan rakyat, lebih-lebih lagi dekat dengan pilihan raya. Jenuh nak jawab, kan? Lepas tu yang kedua, soalan pengurusi tadi apa? Tentang penangguhan bayar potongan. Saya ingat tidak ada potongan. Kalau dia tak bagi tangguh pembayaran sampai bulan Disember ni, maksud sekarang ni tak ada potongan. Kalau ada, tak baguslah untuk rakyat. Jadi kesimpulannya di sini bagi saya lah, saya rasa kerajaan dalam keadaan COVID ni, orang tak ada kerja, duit pun tak ada, mestilah buat sesuatu, sama ada TMB bayar ataupun kerajaan bayar, supaya kita tambah lagi diskaun
kepada band-band yang lebih tinggi. Ya, ya. Pasal M40 dia bukan cakap sebulan 200 pakai elektrik. Kadang-kadang sampai 500. Tu B40 kan. M40 pun tak ada duit juga pasal tak nak kerja. Tak ada kerja. Kan? Jadi kalau yang atas tu top 20 tu biar dia Tak dapat. apalah. Okey. Jadi kalau demikian saya ingat sesi yang santai ni walau macam mana pun Muafakat Nasional Langkawi kita bersimpati dengan rakyat. Namun bil ni merupakan perkara yang kita kena jelaskan. Namun demikian yang sebenarnya hasil daripada perbincangan sembang santai sebentar tadi, apa yang kita boleh petik ialah kita nak mohon kepada kerajaan agar menimbangkan insentif ataupun diskaun. Tetapi berdasarkan pada band-band yang sepatutnya, cerita dia mudah saja agar diskaun tu lebih sedikit dan tak membebankan kepada pengguna. Kerana terutama di Langkawi lah, Datuk Cibet, Langkawi ni amat terkesan kerana kebanyakan warga kita terlibat secara langsung dengan pelancongan, yang mana pelancongan memang terkesan walaupun baru buka rentas sempadan, pelancong baru masuk, tapi masuk dia bukan semua dapat selesai dalam masa ni. Bukanlah hujan panas tahun, hujan sehari selesai semua masalah, ada tidak, tetapi dia ambil masa. Walau macam mana pun usaha sedang kita ni, dan kita mohon pertimbangan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Datuk Menteri Anwar Samsul Anwar Nasarah, dan Tok Dek sebagai pengurusi TMB ni lebih faham. Jadi saya ingat itu saja sesi pada Cuma sikit nak tambah mesti sebut tentang Langkawi ni, dan kami pun tinggal di Langkawi, duduk di Langkawi, menguasai denyut nadi dan juga kesusahan rakyat Langkawi, dan berkenaan dengan pelancongan Langkawi, sedikit pelancongan tu. Sebenarnya Langkawi seperti mana yang saya tulis dari dalam FB, dilanggap geruda. Jadi minta sama Menteri Pelancongan melihat Langkawi supaya kesan kedudukan masyarakat yang lebih kurang 70%. Datuk ke berapa puluh peratus? 80 lebih. 80% lebih keseluruhan masyarakat Langkawi, sumber ekonomi dia berasas kepada pelancongan hotel dan juga ekonomi hiliran yang berasas kepada pelancongan. Jadi Menteri Pelancongan tolong tengok sama Langkawi supaya ada nafas baru untuk masyarakat dan rakyat Langkawi. Sekian. Jadi untuk itu saya ucap terima kasih kepada netizen, kepada penonton, dan kita akan teruskan sesi-sesi sembang bicara rakyat ni yang berkaitan dengan kepentingan rakyat teramai di Langkawi, dan di UMNO bahagian Langkawi kita sedang bangunkan sebuah studio bicara rakyat, dan melalui studio inilah kita akan kemukakan apa sahaja keluhan rakyat untuk kita berbicara, dan kita akan kemukakan kepada pihak atasan, dan inilah pendekatan baru untuk kita sama-sama menyantuni denyut nadi rakyat. Terima kasih, sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.